saya datang ke JPN untuk buat permohonan taraf kewarganegaraan anak saya. Selama lebih 4 tahun, Aini telah memohon kewarganegaraan untuk anaknya yang lahir di luar negara. Alhamdulillah, permohonan saya, dokumen semua lengkap dan mereka dah terima. Semua permohonan Aini setakat ini telah ditolak. Tanpa kewarganegaraan, anak Aini menghadapi masa depan yang tidak menentu. Bolehkah dia duduk Malaysia lama? Sampai bila? Adakah dia kena hantar balik? Saya risau juga kan. Semua ini kerana Aini adalah seorang wanita. Saya harap ada keajaiban lah. Nana, saya bersalin dia di Riyadh tahun 2016. Perasaan saya paling happy sebab dia memang saya tunggu anak perempuan. Dah dapat lelaki, saya nak anak perempuan pula. Suami saya pun memang anak perempuan juga. Alhamdulillah lah Tuhan dengar doa kami. Suami Aini seorang warga negara India yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Mereka merancang untuk membesarkan anak-anak mereka sebagai warga negara Malaysia. Saya memang nak mohon dia warga negara Malaysia. Abang dia pun warga negara Malaysia. Jadi saya nak yang nombor 2 pun warga negara Malaysia jugalah. Tetapi, Aini menghadapi cabaran untuk mendapatkan kewarganegaraan untuk anaknya. Saya pergi ke kedutaan Malaysia di Riyadh untuk memohon kewarganegaraan anak lah. Tapi pegawai konsulat beritahu saya yang permohonan dia ambil masa yang lama. Jadi anak saya sepanjang permohonan tu dia stateless. Mengikut Undang-Undang Perlembagaan, lelaki warga negara Malaysia yang berkahwin dengan pasangan warga asing dan mempunyai anak yang lahir di luar negara, anak itu diberikan kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Sebaliknya, wanita Malaysia yang berkahwin dengan pasangan warga asing tidak mendapat hak yang sama. Para ibu dalam situasi ini perlu memohon kewarganegaraan untuk anaknya. Namun, permohonan seperti ini jarang diluluskan. Daripada lebih 2,000 permohonan sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021, hanya 21 permohonan telah diluluskan oleh kerajaan. Selepas hampir 3 tahun, permohonan saya telah ditolak tanpa alasan. Dalam surat tu, tarikh lewat 10 bulan. Apabila seorang anak itu tidak dapat kewarganegaraan ibunya, maka anak itu kadang-kadang ada anak-anak yang stateless juga, yang tidak mempunyai apa-apa kewarganegaraan. Sebab kita tahu kewarganegaraan adalah hak segala hak, ya. Dia pintu kepada hak-hak lain. Contohnya hak pendidikan, hak-hak untuk mendapatkan akses kepada kesihatan dan hak untuk tinggal di sesebuah negara, di negara Malaysia. Sekejap. Sana duduk belakang. Sini. Masuk. Hari ini Syahana ada appointment untuk terapi cara kerja. Macam kanak-kanak yang autism ni memang rawatan mereka bukan ubat lah, lebih kepada terapi. Sebagai kanak-kanak istimewa, Nana perlukan rawatan berkala dan pendidikan khas. Bagi Nana, akses kepada perkhidmatan ini adalah terhad. Macam Syahana, dia warga asing, dia susah sikit lah. Masa dia datang di Malaysia pun, dia hanya dengan visa melawat saja, turis visa. Hospital, bayaran pun ikut warga asing. Tak murah, bagi saya mahal lah. Nana juga menghadapi cabaran untuk mendapat insurans kesihatan dan mendaftar masuk sekolah kerajaan.
Nana juga perlu sentiasa memperbaharui visanya untuk menetap di Malaysia. Bila cerita pasal anak istimewa ni memang parents yang ada anak istimewa dia tahulah. Apalagi bila dia bukan warga negara dengan kerajaan kata susah nak bagi dia. Saya pun fikir kenapa macam anak kecil ni mereka tak beri. Sedangkan mereka anak yang hati bersih kan. Tidak perlu kaum ibu melalui tekanan sebegini. Penyelesaiannya sangat mudah sebenarnya. Kerajaan cuma mesti mengiktiraf taraf wanita setara dengan kaum lelaki, terutamanya dari segi memberikan hak kewarganegaraan kepada anak-anak mereka. Itu saja. Pengiktirafan itu dari segi undang-undang adalah sangat penting. Pada 18 Disember 2020, 6 ibu bersama Family Frontiers memfailkan saman untuk mencabar Undang-Undang Kewarganegaraan Malaysia yang berdiskriminasi berdasarkan jantina. Mereka memohon supaya ibu-ibu seperti Aini diberikan hak yang sama rata dengan lelaki untuk menurunkan kewarganegaraan kepada anak mereka. Kes ini bergantung kepada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang melarang diskriminasi berdasarkan jantina. Now, in 2001, the government enacted an amendment to the constitution which was approved unanimously by the entire House, which said that we should not entertain any discrimination on the basis of gender. You must harmonize, the interpretation should harmonize the provisions of the constitution itself. Can we find a way to allow for rights for mothers in the context of these two seemingly conflicting provisions? Pada 9 September 2021, Mahkamah Tinggi dalam sebuah keputusan penting mengisytiharkan bahawa ibu warga negara Malaysia mempunyai hak sama rata untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di luar negara secara automatik. Mahkamah juga mengarahkan pihak-pihak berkuasa untuk mengeluarkan dokumen-dokumen kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut. Namun, Kerajaan Malaysia telah memfailkan rayuan terhadap keputusan tersebut yang akan didengar pada 23 Mac 2022. Sementara itu, proses pengeluaran sijil kewarganegaraan kepada anak-anak terkesan tertunggak walaupun permohonan Kerajaan Malaysia untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi telah ditolak. Hanya selepas kempen advokasi yang berterusan oleh para ibu terkesan dan Family Frontiers, kempen yang mendapat sokongan dalam kalangan orang ramai dan juga ahli-ahli parlimen, baru terdapat sedikit kejayaan. Pada 21 Februari 2022, 3 orang ibu berjaya mendapat kewarganegaraan untuk anak-anak lahiran luar negara mereka. Setakat ini, hanya kami 3 ibu sahaja yang telah memperolehi kerayatan untuk anak-anak kami. Bagaimana pula dengan ibu-ibu lain yang masih menunggu? Namun, permohonan-permohonan para ibu Malaysia yang lain masih dalam proses, termasuk permohonan Nana. Kami tak nampak lagi apa yang akan berlaku lepas ni. Saya harap ada keajaiban lah supaya kerajaan tarik balik lah. Tak perlu lagi kalau mahkamah dah buat keputusan, saya rasa cukuplah. Berilah kami macam ibu-ibu ni rasa tak struggle lagi lah.